Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 41 kita sudah belajar personal pronomen im dativ Teil 1 dan dalam video kali ini kita akan belajar personal pronomen im dativ Teil 2. Nah und los fangen wir an. Lektion 42. Pelajaran 42. Personal pronomen im dativ Teil 2. Dalam video yang lalu kita sudah sampai pada orang ketiga tunggal dia yang bergender feminin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke orang ketiga tunggal dia yang bergender neutral. Im Nominativ es, im Dativ ihm. Contoh kalimatnya, das ist ein Kind. Die Frau kauft ihm Ice Cream. Itu adalah seorang anak kecil. Wanita itu membelikannya es krim. Die Frau menjabat sebagai subjek. Ice cream menjabat sebagai akusatif objek. Dan ihm menjabat sebagai datif objek. Jadi im di sini mengacu pada anak itu. Contoh kalimat dengan datif verb schmecken, terasa enak. Kalimatnya, Die Eiscreme schmeckt ihm gut. es krim itu terasa lezat baginya. Ice cream di sini menjabat sebagai subjek dan objeknya menjadi datif objek im karena das Verb schmecken merupakan datif verb. Selanjutnya personal pronomen plural atau jamak. Orang pertama jamak, kami atau kita, im nominatif wir, im datif uns. Contoh kalimatnya, der Kellner bringt uns das Essen. Pelayan itu membawakan kami makanan. Der Kellner menjabat sebagai subjek dan uns menjabat sebagai datif objek. Sementara akusatif objeknya das Essen. Contoh kalimat dengan datif verb schmecken. Das Essen schmeckt uns sehr gut. Makanan itu terasa sangat nikmat bagi kami. Yang menjadi subjek di dalam kalimat ini adalah das Essen. Dan uns merupakan datif objek. Karena schmecken mendorong objeknya menjadi datif objek. Berikutnya, orang kedua jamak bentuk informal kalian, im nominatif ihr, im datif euch. Contoh kalimatnya, Herzlich willkommen Sarah und Peter. Komm, ich zeige euch euer Zimmer. selamat datang Sarah dan Peter. Yuk, saya tunjukkan kamar kalian. Ich menjabat sebagai subjek, euer Zimmer, kamar kalian, menjabat sebagai akusatif objek, dan euch merupakan datif objek atau objek penerima. Contoh kalimat dengan datif verb gehen, yang artinya kabar atau keadaan. Ingat ya, gehen itu bisa berarti jalan kaki, bisa juga berarti kabar atau keadaan atau jalan kehidupan. Contoh kalimatnya, na und, wie geht es euch? Lalu, bagaimana kabar kalian?
Di sini yang menjabat sebagai subjek adalah es dan euch menjabat sebagai datif objek. Jadi untuk menanyakan kabar, objeknya selalu datif objek. Seperti wie geht es dir, wie geht es Ihnen, wie geht es euch. Nah, jadi dir, Ihnen, euch itu merupakan personal pronomen im datif dan ini terjadi karena verbnya merupakan datif verb. Kita lanjutkan. Orang kedua jamak dalam bentuk formal. Anda semua. Im nominatif Sie, im datif Ihnen. Di sini I-nya huruf besar karena bentuk formal ya. Contoh kalimatnya, Frau und Herr Mayer, heute koche ich Ihnen eine Suppe. Ibu dan Tuan Mayer, hari ini saya masak sup untuk Anda. Ich menjabat sebagai subjek, eine Suppe menjabat sebagai objek penderita atau akusatif objek, dan Ihnen menjabat sebagai datif objek atau objek penerima. Contoh kalimat dengan datif verb schmecken atau terasa enak. Schmeckt Ihnen die Suppe nicht? Apakah Anda tidak suka supnya? Atau dengan kata lain, apakah supnya tidak terasa enak bagi Anda? Di sini, die Suppe menjabat sebagai subjek dan Ihnen menjabat sebagai datif objek. Personal pronomen yang terakhir, orang ketiga jamak mereka, im nominatif Sie, di sini S-nya huruf kecil, dan im datif Ihnen. Contoh kalimatnya, die Kinder haben Hunger. Ich bringe ihnen viel Essen. Anak-anak itu lapar. Saya membawakan mereka banyak makanan. Ich menjabat sebagai subjek, Essen menjabat sebagai akusatif objek, dan Ihnen merujuk pada anak-anak itu menjabat sebagai datif objek. Contoh kalimat dengan datif verb genügen atau mencukupi. Das Essen genügt Ihnen. Makanan itu cukup untuk mereka. Das Essen menjabat sebagai subjek. Ihnen yang merujuk pada anak-anak itu menjabat sebagai datif objek. Gimana? Jelas ya? Tabel ini merupakan rangkuman tabel personal pronomen im nominatif, im akusatif, dan im datif. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kompleks ini ya. Dalam bahasa Indonesia, saya, tetap saya, baik saat saya menjabat sebagai subjek atau saat saya menjabat sebagai objek penderita, atau ketika saya menjabat sebagai objek pelengkap atau objek penerima. Kalau dalam bahasa Jerman, beda. Ich, saya sebagai subjek. Mich, saya sebagai objek penderita. Mir, saya sebagai objek penerima. Misalnya, Ich habe Hunger. Sabrina besucht mich. Sie bringt mir ein Stück Kuchen. Der Kuchen schmeckt mir gut. saya lapar. Saya menjabat sebagai subjek. Sabrina mengunjungi saya. Saya menjabat sebagai objek penderita. Dia membawa sepotong kue untuk saya. Saya menjabat sebagai objek penerima. Kue itu terasa enak bagi saya. Saya menjabat sebagai objek penerima juga. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.